Tak tahu kenapa dia punya recording lambat ni. Start anyway. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alright, okay. Boleh mulakan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah li rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ama, ada bola ni ke? Bola ayam ke? Tiba-tiba pula saya ada Ya telinga ya. ayam. Rasa macam berada di kampung pula. Rasa macam rindu pula saya kat kampung. Kecil jauh sangat kampung saya kan. Okay. Ha? Alright. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, hari ni kita nak sambung kita punya discussion dalam tajuk ni. Pendebungaan dan juga persenyawaan. So, apa tu bunyi apa ni ya? Okay, tak ada. Alright. So, dalam hari ni kita nak habiskan tajuk 6.3. Kalau sempat kita nak masuk 6.4. So 6.3 kita nak cerita pasal hari tu kita mengenai pendebungaan dan juga persenyawaan. So hari tu, apakah yang awak faham mengenai pendebungaan? Apa tu pendebungaan? Apa yang awak faham pasal pendebungaan? Senang kata macam ni tau, kalau tak ada proses persenyawaan, kalau tak ada proses pendebungaan, persenyawaan tak boleh berlaku. Kenapa saya cakap macam tu? Saya kata kalau tak ada pendebungaan, persenyawaan tak boleh berlaku. So, apakah itu proses pendebungaan? Apakah itu proses pendebungaan? Apakah itu proses pendebungaan? Proses Pemindahan debunga. jatuh atas timah. Yeay! Pemindahan debunga dekat atas mana? Atas debunga. Enter. Enter dihasilkan oleh debunga. Butir debunga jatuh atas bahagian Stigma. betina tu. Yes! Yang ini adalah pendebungaan. So, kalau awak ingat, apa-apa sebelum berlakunya persenyawaan, pendebungaan tu penting. Kalau tak ada proses pendebungaan, persenyawaan tak boleh berlaku. So, maksud pendebungaan adalah ni. Apabila butir debunga jatuh atas stigma, ini kita panggil dia adalah sebagai pendebungaan. Okay. Alright. So, ini adalah pendebungaan. So, hai Adam. Pendebungaan. So, pendebungaan ni, pendebungaan. So, ini kita panggil dia sebagai proses pendebungaan. So, bila butir debunga jatuh atas stigma, apa jadi? Bila butir debunga jatuh atas stigma, apa jadi? Sekejap. Korang hold sekejap. Saya nak tunjuk satu video dekat dalam korang punya ni tadi saya ada tunjuk. Sekejap Tapi-nya Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Oh, I know. Oh, salah. Sekejap, admit. Sekejap. Saya silap. Sekejap ya. Right, so ni saya berhentikan kat sini. Saya nak tunjuk satu video. Dulu, saya present. Video ni sikit je. A window. Sekejap. Share. Sekejap. Ya. Dan. Korang nampak tak saya share apa? Tak nampak kan? Sekejap. Tak. Sekejap. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap Dia nak tunjuk video tapi yang ini yang ada satu benda ni senang kata stop sharing. Saya buat lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Masa ni bismillah. Sekejap. Window. No. Sekejap Kalau tak jadi saya cancel. Come on.
Apa yang saya nak share ni? Hmm, Sekejap. Nampak? Sekejap Nampak ke? Nampak tak? Nampak. Nampak. Sekejap. Korang dengar tak? Coklat. Coklat? Ha? Tak dengar. Okey, langsung tak dengar eh? Tak. Okey. Alright. Kalau tak dengar, saya cakap Alright. So, yang ini kita cakap, okey, ini butir bunga. Okey. Pembentukan butir bunga. Dalam butir bunga ada apa? Dalam butir bunga ada berapa nukleus? Dalam butir bunga ada berapa nukleus? 2. Dalam butir bunga ada berapa nukleus? 2. Ni butir bunga kan? Okey. Korang dengar tak saya cakap ni? Okey. Dengar. Yang ini ada dekat dalam gamit betina. So dalam gamit betina ni, kita nak bayangkan gamit betina ni ada 8 nukleus tau. Yang tengah ni nanti, ini kita panggil dia sebagai nukleus kutub. Yang bawah ni, yang paling besar kita panggil dia sebagai sel telur. Okey, yang saya nak cerita ni, awak dengar suara saya. Ini adalah proses, ini adalah proses pendebungaan. Proses pendebungaan adalah bila butir bunga jatuh atas stigma. You guys dengar suara saya tak? Dengar tak? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya tak? Dengar suara saya tak? Dengar. Dengar. Alright. Oh, sebenarnya saya ingat saya tengah cakap seseorang. Okay, sorry Now, alright, saya ulang lagi sekali tahu. Apabila butir bunga jatuh atas stigma, kita panggil dia pendebungaan. Dengar Kemudian, bila butir bunga jatuh atas stigma ni, lepas tu butir bunga ni akan bercambah. Bila butir bunga ni bercambah, dia akan membentuk apa? Ni apa? Tiup dia membentuk- bunga. Yes, dia akan membentuk tiup dia bunga. Tiup dia bunga ni sebenarnya terhasil daripada nukleus tiup. Nukleus tiup ni yang tolong membentuk tiup dia bunga. Dan saya tambah sikit, macam mana tiup dia bunga ni mudah terbentuk di sepanjang stil adalah dengan pertolongan enzim. So saya tambah sikit. Disebabkan ada enzim, so tiup dia bunga ni mudah terbentuk di sepanjang stil. Okey, pada masa sama pembentukan tiup dia bunga ni di stil nak menuju ke ovule. Okey, apa jadi pada nukleus penjana? 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 Nukleus penjana akan menjalani mitosis. Mitosis? Membentuk? 2 gamit jantan. 2 gamit jantan. Terima kasih untuk membentuk 2 gamit jantan. Okay. Yang lepas tu, tengok ada gerak. Okey. Now, yang ini adalah ovule. Sebelum dia boleh masuk ovule, dia kena pecahkan apa? Dia kena melalui apa? Ada satu ruang kecil tu yang boleh udara dengan air masuk. So, nukleus tiup ni kena lalu mana? Yes, dia kena lalu mikrofil. Okay. Now, so bila dia lalu mikrofil, so dia masuk. Okay. Yang ini dia akan membentuk yang tengah tau. 2 nukleus kutub ni akan bersenyawa dengan gamit jantan. Awak teka yang sini dia akan membentuk sel yang sel yang diploid ke triploid. Yang tengah ni dia akan membentuk sel yang diploid ke haploid. Sel yang diploid ke triploid. Sel yang diploid ke triploid. Diploid ke triploid? Triploid bukan? Dia ada 2. Okey. Dia triploid tau. Kenapa triploid? Sebab dia ada 2 nukleus kutub. 2 nukleus kutub tambah dengan 1 sperma. Haploid, dia jadi triploid. Boleh faham tak? Yang tengah ni, dia ada 2 nukleus kutub. 2 nukleus kutub ni akan disenyawa oleh sperm pula. Akan disenyawa oleh nukleus jantan, gamit jantan. So, dekat sini dia akan jadi triploid. Yang bawah ni sel telur yang besar. Okay, hide. Okay, yang ini akan membentuk zygote. So zygote ni kita panggil dia sebagai diploid. Saya ulang slow-slow.
Ini adalah proses persenyawaan ganda dua. Proses persenyawaan ganda dua, kenapa kita kata persenyawaan ganda dua? Sebab ada dua gamit jantan, dia akan senyawakan gamit betina. Satu gamit jantan akan senyawakan sel telur membentuk zygote. So zygote ni kita kenali dia bilangan kromosomnya adalah diploid. Okey, habis kat situ. Yang tengah ni, bila proses persenyawaan, dia akan membentuk sel yang triploid. Kenapa triploid? Sebab dua nukleus kutub, haploid, haploid, tu diploid. Tambah lagi satu, dia akan jadi triploid. So far sampai situ okey tak? So far sampai situ okey tak? Saya terang okey tak? Faham tak? Kita nak cerita Faham. pasal persenyawaan ganda dua. So sekarang kita nak tengok, kita nak cerita pula apa jadi selepas persenyawaan. Selepas persenyawaan, apa jadi dekat yang bahagian tengah ni, dekat triploid nukleus ni. Okey, apa jadi dekat zygote. So sekarang kita nak tengok yang itu. Hari ni kita nak belajar apa jadi selepas proses persenyawaan. Okay. Now, play anyway. Plan. Okay. One more. Apa saya tunjuk ni? Ni apa ni? Iklan kau ni? Sekejap, sekejap. Ni apa ni? Oh, Keep at cikgu. oh okay. Tak nak. Ni Bebel. Okay, ni tak nak. Ni kartun. Saya saja nak bagi kartun. Okay. So ini dicerita sama je. Ini adalah stigma. Stigma ni sticky. Sticky ni kenapa melekit? Dia dekat stigma ada banyak apa? Stigma ada banyak apa? Dia melekit disebabkan ada apa kat atas tu. Kat atas stigma tu dia melekit. Rasa manis. Yes, very good. Ada madu. So sekarang kita nak cerita pasal ni. Awak tak boleh dengar suara dia orang kan? Ni adalah pollen grain. Okay, ni drama sikit. Tak, saya nak tengok cerita ni. This one. Okay. Now dia nak cerita yang ini. Tak dengar suara kan? Tak ada kan? Kenapa dia tak ada suara Ini adalah dia nak hasilkan macam ni tau. Ini ada satu ovari. Dalam kes yang ni, ini satu ovari tapi biji dia banyak. Nanti dia akan jadi buah yang ada biji banyak. So apakah contoh buah yang ada biji banyak? Dia buah ada biji banyak. Buah apa yang ada biji banyak? Yes, very good. Tembikai. Okay. So sekarang kata persenyawaan ganda dua boleh berlaku dekat banyak ovule tau. Ini adalah persenyawaan ganda dua. Satu, dia akan persenyawakan sel telur membentuk zygote. Satu lagi dia akan senyawakan nukleus kutub. Tapi dia orang panggil sperm cell tau. Yang ini, triploid ni dia akan membentuk endosperma. Yang ini akan membentuk zygote. Okay. Yes, persenyawaan ada dua. Sebab ada dua jenis, ada dua persenyawaan. Okay, sekarang saya nak cerita yang ini sebenarnya. Ini je paling cantik. Lepas ni, tengok Biar sikit. Itu juga. Ni ejen pendebungaan. Itu je. Okay. Alright, okay. Alright, so habislah sampai sini. Okay, saya habiskan.
Cikgu tak buka mic. Dengar suara saya tak? Dengar. Alhamdulillah. Susah lah nak tunjuk video dekat sini sebab dia banyak gunakan ni lah. Okay. So saya terus masuk kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tunjuk ni tak keluar. Okay. Right. Okay. So sekarang kita nak cerita mengenai apa? Kita nak cerita pasal apa yang akan terjadi selepas proses persenyawaan. Okay. Selepas proses persenyawaan tadi saya kata satu yang ni kan. Satu gamit jantan ni dia akan mensenyawakan sel telur membentuk zygote. So, sekarang hari ni kita nak cerita yang ini. Okay. This one. So, zygote. Satu lagi adalah dia akan menghasilkan tisu endosperma. So, apakah kepentingan penghasilan zygote? Kepentingan penghasilan zygote ni dapat menurunkan maklumat genetik. Senang kata dalam zygote tu ada maklumat genetik. So, senang kata zygote ni adalah biji benih. So, zygote ni lah anak dia. So, zygote ni adalah anak dia. Anak. Okay, right. Kemudian, okay, apakah kepentingan endosperma? Endosperma ni adalah tisu yang akan digunakan dalam perkembangan embrio. Okay, contoh macam tumbuhan Eudicot. Contoh tumbuhan Eudicot adalah macam mangga. Okay, endosperma digunakan oleh embrio untuk berkembang sebelum jadi biji benih. Kemudian pula untuk kebanyakan tumbuhan monokot, contohnya macam kelapa, gandum, barley dengan jagung. Apakah contoh tumbuhan monokot lain selain daripada tu? Selain daripada ni bagi saya contoh lain tumbuhan monokot. Apakah contoh tumbuhan monokot yang awak tahu? Apakah tumbuhan monokot yang awak tahu? Apakah contoh tumbuhan monokot selain daripada kelapa, gandum, barley dan juga jagung? Apakah contoh tumbuhan monokot lain? Apakah contoh yang ada satu biji je? Apakah contohnya? Kau dengar tak suara saya? Dengar. Okey. So apakah contohnya? Yes, padi. Terima kasih Huda. So contoh yang paling famous adalah padi. So senang kata selepas persenyawaan, okey, zygote dengan tisu endosperma terhasil. Zygote ni, kepentingan zygote apa? Kepentingan zygote adalah untuk menyimpan maklumat genetik. Dan satu lagi, zygote ni dapat membentuk sel yang diplot. Kemudian, dalam proses persenyawaan ganda 2, okey, ia akan menghasilkan tisu endosperma. Apakah itu tisu endosperma? Tisu endosperma adalah tisu yang akan membekalkan makanan simpanan untuk perkembangan embrio. Senang kata macam ni, zygote ni nanti akan berkembang menjadi embrio. So macam mana zygote ni boleh berkembang menjadi embrio? Dia dapat makanan simpanan daripada siapa? Zygote ni boleh berkembang menjadi embrio. Siapa yang bagi dia tenaga? Siapa yang bagi dia tenaga? Siapa yang dia bagi makanan simpanan untuk perkembangan zygote menjadi embrio? Baru saya sebut tadi. Siapa? Ada tak jawab? Woi, siapa? Dia start huruf E. Lepas tu N. Endosperma. Yeay, endosperma. Alright. So kita nak cakap itu sahaja. Now, kat sini kan soalan dia kan. Okey, ini adalah dalam buku awak, muka surat 124. Dalam 124 menerangkan persenyawaan ganda 2 menggunakan peta minda. Kemudian dia kata kat sini macam mana pembentukan zygote. So ni tadi dah terang banyak kali. Now, lepas persenyawaan ganda 2, okey, gamit jantan ni akan senyawa sel telur membentuk zygote. Ni tadi kita dah cakap. Zygote ni nanti akan berkembang menjadi embrio. So perkembangan zygote menjadi embrio adalah disebabkan oleh endosperma. So, satu lagi persenyawaan, gamit jantan akan senyawakan nukleus kutub membentuk endospermatiploid dan endospermatiploid ini akan berkembang menjadi tisu endosperma. Saya ulang. Tisu endosperma ni fungsinya untuk apa? Tisu endosperma fungsinya untuk menyimpan makanan. Tisu penyimpanan makanan. Yang ini awak kena careful tau. Macam ni tau. Satu gamit jantan akan senyawakan kembar tau.
kembar nukleus kutub. Bila dia senyawakan kembar, dia akan membentuk tisu yang triploid. Yang ini awak careful. Sekejap. Okay, tisu yang triploid. Awak jangan cakap macam ni tau. Ini adalah kesilapan biasa. Jangan kata gamet jantan akan senyawa sel telur, sel kutub membentuk tisu endosperma. Salah tau. So awak ingat, gamet jantan akan senyawakan dua nukleus kutub membentuk endosperma triploid. Endosperma triploid ni pula nanti dia akan berkembang menjadi tisu endosperma. Okay, right. So latihan. Apakah yang dimasukkan oleh pendebungaan? Yang ni kita bagi siapa Siapa nak jawab ni? Sebab Amar tadi baca doa kan? Amar pilih seorang Amar untuk jawab soalan nombor 1. Apakah yang dimasukkan sebagai pendebungaan? Umpan aja ke? Tak kisah. UN. Yuen. Type pun boleh Yuen. Okey, apakah yang awak faham dengan proses pendebungaan? Yuen? Apakah yang awak faham mengenai proses pendebungaan? Tadi kawan awak dah terang. So, apakah itu proses pendebungaan? Apakah itu proses pendebungaan? Yuen! Dia tengah type tu. Ya, typing. Mana awak tahu? Macam mana kau tahu ah? Salah Typing. tahu. Firasat kuat. Okay. Yuen, are you there? Yuen! Kesian Yuen. Tak ada. Okay, Amar pula. Tak apa. Amsyah jawab Amsyah. Tadi Amsyah kan? Amsyah. Apakah itu? Amsyah. Apakah itu pendebungaan? Apakah itu proses pendebungaan? Pemindahan debunga dari Yes. enter ke stigma. Yes, pemindahan debunga daripada enter ke stigma. Very good. So, pendebungaan sangat penting untuk memastikan pembiakan dalam tumbuhan berbunga berlaku dengan jayanya. Again, lagi sekali saya kata, kenapa proses pendebungaan itu penting? Kenapa mesti ada proses pendebungaan? Apakah kepentingan proses pendebungaan? Okey, Amsyah pilih seorang. Razi. Razi, korang asyik nama yang tu je. Awak tak rasa yang lain kecil hati ke? Okay, tak apa. Razi, disebabkan awak ada fans. Okay, disebabkan Razi Amsyah request Razi. So okay lah, cepat. Kenapa pendebungaan itu penting? Jika tak ada pendebungaan, tak ada proses apa? Kenapa pendebungaan itu sangat penting? Untuk memastikan proses apa berlaku? Kenapa pendebungaan itu penting? Untuk memastikan proses apa berlaku? Kalau tak ada pendebungaan, tak ada proses apa saya cakap? Bila butir bunga jatuh atas stigma. Ni. Kalau bayangkan, kalau proses ni tak ada. Proses pendebungaan ni tak ada. Kalaulah proses pendebungaan ni tak ada, proses penyawaan berlaku tak? Betul. Gamet jantan tak terhasil. Boleh gamet jantan tak terhasil. Okey, tambah. Gamet jantan ni dihasilkan untuk proses apa? Gamet jantan ni penting untuk apa? Proses apa? Gamet jantan ni dihasilkan untuk proses apa? Penting untuk proses apa? Bila dah hasilkan gamet jantan ni akan terlibat dalam proses? Yes, persenyawaan. So, senang kata kepentingan proses pendebungaan adalah untuk memastikan proses persenyawaan boleh berlaku. So, senang kata jika tak ada proses pendebungaan ni tak ada, persenyawaan tak berlaku. So, kena berlakunya proses pendebungaan. Bila pendebungaan berlaku, pendebungaan ni ada, barulah ada proses persenyawaan. Okay, so mesti ada pendebungaan. Okay, so Razi pilih seorang. Pilihlah yang rasa nanti kecil hati. Udah.
Sudah. Semasa pembentukan debunga, sel induk mikrospora membahagi secara meiosis dan menghasilkan tetrad. Apakah ciri tetrad? Ciri tetrad. Apakah ciri-ciri tetrad? Tetrad itu dihasilkan melalui proses meiosis. So, proses meiosis akan menghasilkan sel yang macam mana? So, Huda. Huda. Lama tak dengar suara. Aduh. Hmm. Tetrad, meiosis. Meiosis menghasilkan sel yang macam mana? Diplot, haplot atau triplot? Meiosis. Meiosis menghasilkan bilangan kromosom sama dengan induk ke bilangan kromosomnya separuh? Meiosis. Separuh. Good. Bilangan kromosom yang separuh itu kita kenali dia sebagai diploid ke haploid? Haploid. Yeay! So senang kata tetrad ni, kepentingan tetrad ni, dia boleh menghasilkan dia tetrad adalah ciri dia merupakan sel yang haploid. Okey, apakah kepentingan haploid? Kenapa dia haploid? Kenapalah orang kata gamet ni mesti haploid? Katakanlah gamet jantan dia haploid. Dia senyawakan sel telur. Sel telur ni haploid ke diploid? Sel telur. Cerita pasal Huda Diploid. cerita. Okay. Diploid. Are you sure? Macam ni tau. Huda. Relax je. Kalau awak nampak dia adalah daripada proses meiosis, dia mesti menghasilkan sel yang haploid macam ni. Saya buat slow-slow je. Proses ni, kenapakah proses ni mesti hasilkan sel-sel ni adalah haploid macam ni? Gamet jantan ni, semua ni N tau. Haploid ni maksudnya set kromosomnya separuh je. Satu set saja. Sel kutub ni, kenapa 2N? Sebab ini adalah N. Sekejap. Ini adalah N. Sel telur juga adalah N. Senang kata, kenapa dia N? Sebab ini semua terhasil melalui proses meiosis. Kalau ia melibatkan meiosis, awak ingat semua sel yang terhasil adalah haploid. Maksud haploid, dia ada satu set kromosom je, N. Okay. Nah, kenapa Tuhan jadikan dia haploid? Saya bagi contoh awak lah. Katakanlah awak ni adalah, saya ambil awak, katakanlah Huda lah. Huda, sperm adalah 22 tambah X. Katakanlah ovum adalah 22 tambah X. Lepas persenyawaan dapat 44 tambah XX. Kenapa Tuhan jadikan sperma dengan ovum adalah separuh? Sebab selepas persenyawaan, ia akan menghasilkan zygote yang diploid. Sorry. Okay, so dekat sini, apakah kepentingan proses tetrad ni? Ciri dia, satu, dia akan menghasilkan sel yang haploid. Kenapa? Selepas persenyawaan, persenyawaan dengan sel telur, zygote yang haploid ke diploid? Diploid. Yeah, zygote yang diploid terhasil. So jawapannya kat sini. Okay, sambil tetrad merupakan sel yang haploid. Okay, so kenapa dia jadi haploid? Sebab selepas proses persenyawaan, okay, dapat menghasilkan zygote yang diploid. Senang kata haploid ni kenapa? Sebab selepas persenyawaan dia akan dapat balik bilangan kromosom yang diploid. Okay, so Huda pilih seorang untuk jawab soalan nombor 4. Nukleus penjana membahagi secara mitosis dalam tiub debunga. Nyatakan kepentingan proses ni. Apakah kepentingan nukleus penjana? So Huda nak bagi siapa soalan ni? Putri Nurul Iman.
Iman. Iman ada tak kat situ, Iman? Iman. Saya ke? Ha. Iman Okay, lah. Ah. Kita ada 2 Iman ke? Ha. Oh, awak nak Iman mana? Tak apalah, Iman ni boleh juga. Saya pun ada. Yang tu lah. Tapi semua pun memang beriman kan. So, saya nak Iman yang ini. Try Iman. Try Iman. Nama Sekejap cari dulu. Nukleus penjana. Apakah kepentingan nukleus penjana? Nukleus penjana akan mengalami ni tau. Ni, cerita dia ni. Ni, membentuk nukleus tube tau. Ingat, yang ini, saya padam. Ini, okey. Ini adalah nukleus tube. Kalau nukleus tube ni, fungsinya adalah untuk menghasilkan tube dia bunga. Kalau nukleus penjana ni pula, dalam ni ada nukleus penjana. Apakah fungsi nukleus penjana? Apakah fungsi nukleus penjana? Apakah fungsi nukleus penjana? Ada tak yang jawab tu? Membentuk gamit jantan. Yes, very good. So, fungsi nukleus penjana adalah untuk membentuk gamit jantan. So, senang kata, 2 gamit jantan ni terbentuk daripada apa? 2 gamit jantan ni sebenarnya terbentuk adalah daripada nukleus penjana. Alright. So, jawapannya. Okey, menghasilkan 2 nukleus iaitu, sorry. Soalan dia, mana ni? Nukleus penjana bahagi nyatakan kepentingan proses ini. Nukleus membahagi secara mitosis dalam DNA menyatakan kepentingan proses ini. Nukleus, okey. Jawapan ni awak ambil sini tau. Nukleus penjana akan mengalami mitosis membentuk gamit jantan. Okey, gamit jantan ni akan terlibat dalam proses yang terlibat dalam proses persenyawaan ganda 2. Okey, now soalan nombor 5. Sel megaspora mengandungi 8 nukleus. Wow. Bagaimanakah sel megaspora ni boleh tiba-tiba daripada 1 nukleus jadi 8? Okey, so Iman nak bagi kat siapa soalan ni? Nak bagi kat siapa soalan ni? Widat. Widat. Macam mana daripada megaspora mega? Asalnya 1 sel. Macam mana daripada 1 sel ni tiba-tiba dia boleh jadi 8. 3 kat atas, 2 kat tengah, 3 lagi kat bawah. Okey, apakah proses yang boleh membentuk jadi 8 nukleus ni? Dia mengalami mitosis. Banyak Mitosis 3 dia kali. Yeay! Mitosis 3 kali. Alright. Okay, so Widat. So, apakah nyatakan peranan persenyawaan ganda 2? Okay, yang ini adalah selepas persenyawaan ganda 2, dia akan membentuk apa? Okay, so yang ni awak nak bagi siapa? Soalan ni awak nak bagi siapa? Soalan ni adalah soalan kehebat ni. Ni okey, yang Sekejap. Widat simpan dulu dalam hati, saya terangkan kat sini tau. Now, tapi dia dah cakap dah. Okay, pilih orang lain tau. Now, persenyawaan ganda 2. Okay, persenyawaan ganda 2, dia kata kat sini memastikan tumbuhan, kemandirian tumbuhan. Ini maksudnya adalah survival. Soalan ni, dia nak cakap macam ni. Kan, dalam persenyawaan ganda 2, kita kata satu gamit jantan, okay, yang which is N tu, dia akan senyawakan sel telur. Membentuk apa ni? Kalau satu gamit jantan dia senyawakan sel telur ni, dia membentuk apa? Zygote. Terima kasih. Zygote. Thank you so much. So, okay. Satu lagi gamit jantan. Dia akan senyawakan siapa? 2 nukleus kutub. Yes. 2 nukleus kutub membentuk apa? Tisu endosperma. Yeah. Sebelum dia belum jadi tisu. Endosperma. Yes, kita just panggil. Dia tak boleh panggil dia tisu endosperma. Sebenarnya mula-mula dulu ada
saya ingat sangat ni sebab dulu saya ada ingat sebab saya boleh cara ni. Tisu endosperma kemudian saya mesti nukleus. Amalin masuk. Nervous dah saya kalau amalin masuk ni. Okey, dia akan jadi tisu endosperma. Lah, nama dia tisu endosperma. Tisu endosperma. Sekejap. Yang triploid. So korang ada amalin tunjuklah yang korang memang aktif kan. Ini adalah tisu endosperma yang triploid. Oh, saya tahu. Saya minta maaf. Saya salah ni tadi. Saya minta maaf. Nasib baik amalin baru masuk. Nasib baik tak masuk dia tadi. Betul saya bagi ajaran sesat. Now, lagi sekali tahu. Okay. Now, yang ni saya ingat sangat sebab dulu saya buat salah ni. Okay. Ini kita panggil dia sebagai persenyawaan ganda dua. Persenyawaan ganda dua, satu gamet jantan akan senyawakan sel telur membentuk zygot. So zygot ni bilangan kromosomnya adalah 2N. Kita panggil dia adalah sebagai diploid. Satu gamet jantan lagi akan senyawakan 2 nukleus ketup membentuk tisu endosperma yang triploid, which is kita pakai 3N. So, now yang ini kita nak cakap tisu endosperma ni. Okay, now zygot ni nanti dia boleh berkembang, dia menjadi embrio. Apakah itu embrio? Embrio ni bila dia bercampur menjadi pumor radical. Ingat tak pumor radical? Korang pernah dengar tak pumor radical? Pumor radical. Pernah dengar tak perkataan pumor radical? Pernah dengar tak perkataan? Oh, tak pernah? Okey. Nah, pumor radical ni adalah bila bercampur jadi toge. Awak tahu tak toge? Dia ada pucuk yang muda namanya pumul. Dia ada akar yang muda namanya adalah radical. So senang kata zygot ni nanti dia boleh berkembang menjadi anak benih, anak pokok, anak benih. So yang anak benih yang ada toge lah senang ingat. Yang ada pucuk dan juga ada akar. So macam mana daripada zygot? Zygot tu menjadi embrio. Okey, dia dapat makanan daripada tisu endosperma. So senang kata kesimpulannya, okey, persenyawaan ganda dua akan menghasilkan zygot dan juga tisu endosperma. So soalan ni dia nak tanya, apakah kepentingan zygot? Apakah kepentingan tisu endosperma? So dalam persenyawaan ganda dua, selepas persenyawaan ganda dua, dia akan menghasilkan zygot dan tisu endosperma. So soalan ni tanya, apakah kepentingan zygot dan juga apakah kepentingan endosperma? Okay, so with that, pilih. Alisa. Alisa boleh tak tadi? Alisa, cuba Alisa. Apakah kepentingan zygot? Apakah kepentingan tisu endosperma? Kalau dalam buku teks awak, muka surat 124. So, soalan nombor 6 ni, kepentingan zygot adalah zygot ni sebenarnya anak tau. Zygot ni adalah anak pada tumbuhan tu. So, apa kepentingan zygot ni sebenarnya? Kepada pokok. Kenapa zygot ni penting? Selepas persenyawaan dia akan jadi zygot. Sekejap. Apakah kepentingan dia? Apakah kepentingan zygot? Bila lepas persenyawaan dia akan jadi zygot. Bayangkan zygot, dia akan jadi zygot. So apa kepentingan zygot? Zygot ni macam anak dia. Apa bagusnya? Zygot ni membawa apa? Membawa maklumat apa? Alisa. Maklumat genetik. Yeah, very good. Dia, zygot ni dia dapat membawa maklumat genetik dari induk. Alright. So, kemudian, apakah pula kepentingan tisu endosperma? Tisu endosperma ni kepentingannya ada dua. Satu adalah kepada tumbuhan eudicot, which is tumbuhan dicotyledon kalau dulu awak belajar. Dan satu lagi adalah kepentingan dia kepada tumbuhan monocot. Contohnya tadi macam Huda cakap adalah padi. So, tisu endosperma digunakan dalam perkembangan apa? Tisu? Perkembangan embrio. Tisu endosperma. Baguslah Mak. Mesti Cikgu Farizan sayang. Tisu endosperma digunakan dalam
perkembangan embrio. Senang kata yang ini tadi saya cakap. Okey, selepas persenyawaan, okey, zygot akan terhasil. Zygot ni nanti boleh berkembang menjadi embrio dengan bantuan tisu endosperma. Kenapa endosperma ni ada makanan simpanan? Okay, senang kata macam ni tau cerita dia. Embrio ni saya cerita ni tau. Zygot jadi embrio. Katakanlah awak ada kacang hijau. Korang ada tak buat dekat dalam pertanian? Korang ambil kacang hijau, korang saja je cambahkan kacang hijau ni sampai dia jadi pucuk dan akar. Pernah tak belajar? Pernah tak ada buat eksperimen macam tu? Ada. Ambil kacang hijau. Ada buat video ke macam mana? Korang buat apa? Huda yang buat. Oh, Huda seorang je buat. Korang habis tu ambil data dia je. Dia tak nak buat. Oh, okey lah. Okay, now ini adalah, nasib baiklah ada Huda. So, yang ini nak bayangkan dia akan jadi pucuk. Okey, katakanlah yang akar ni, ini pucuk. Ingat tak? Yang ini namanya adalah radical. Pucuk pula, pumule, radical. Okey, saya tak padan tau. Atas ni kita panggil dia adalah sebagai, ini kita panggil dia adalah sebagai pumule. Pumule ni nanti dia akan berkembang menjadi pucuk. Radical ni nanti dia akan berkembang jadi apa? Akar. Radical ni akan dia akan jadi akar. So senang kata dalam proses percambahan biji benih, ini adalah proses percambahan biji benih. Okey. Biji benih ni dia dapat sumber makanan adalah daripada tisu endosperma. So senang kata tisu endosperma ni tisu endosperma. Tisu endosperma ni sebenarnya tisu endosperma digunakan dalam percambahan biji benih. Bila ni dah guna, lama-lama yang ini ni nanti akan luluh. Sampai satu tahap nanti kan dia akan tumbuh. Jadilah apalah yang Madiana lukis ni. Kejap Subhanallah. Saya tak tahulah korang faham apa kan dapat cikgu lukisan cantik sangat kan. So jadilah pokok. Faham tak ni pokok ni? Saya lukis pokok ni tau. So senang kata macam ni. Untuk proses percambahan biji benih, sebab tu percambahan biji benih tak perlukan cahaya. Kenapa proses percambahan biji benih ni tak perlukan cahaya? Kenapa daripada biji ni, pertama ni, kan? Daripada proses biji benih, dia nak jadi pumule radical ni, kenapa perlukan cahaya? Dia boleh bercambah dekat kawasan yang tak ada cahaya. Kenapa? Sebab dia tak Kenapa ada biji daun benih kot. tu? Ya, terima kasih sebab dia tak ada daun. Tapi macam mana dia boleh bercambah? Macam mana tiba-tiba dia boleh tumbuh pumule dengan radikal? Dia dapat tenaga dari mana? Dia dapat makanan dari mana? Dia dapat makanan dari mana? Tisu. Dari tisu. Tisu endosperma. Ya, tisu endosperma. Macam ni lah ceritanya. Okey, ni dah lemau ni. Hari ni hari Jumaat. Okey. Yeah. Now, katakanlah ni biji benih. Ini je saya ada. Ni Hello Kitty ni. Bayangkan biji benih. Okay. Biji benih ni, dia akan bercambah jadi pokok. Masa daripada biji benih, biji benih, dia nak bercambah jadi pokok, dia tak perlukan cahaya matahari. Macam mana dia boleh ada tenaga daripada biji benih bercambah jadi pokok? Ada daripada tisu endosperma. So, tisu endosperma membekalkan tenaga kepada biji benih ni untuk bercambah menjadi pucuk dan juga akar. Bila dah jadi pucuk dan akar, endosperma ni dah tak ada fungsi, dia akan luluh. So bila dia dah ada pucuk yang berwarna hijau, so pokok tu berfotosintesis dan dia boleh menghasilkan makanan sendiri. So kesimpulannya, masa biji benih
tumbuhan ni tak berfotosintesis, tetapi dia dapat sumber makanan daripada mana? Masa bentuk biji benih, tumbuhan ni tak boleh berfotosintesis tapi dapat sumber makanan daripada mana? Dapat sumber makanan dari mana? Yes, daripada endosperma. Okay, so boleh nampak tak? Boleh nampak tak? So, ya ini ni tadi asalnya adalah zygote. Zygote ni akan berkembang menjadi embrio. So, apa beza zygote dengan embrio? Zygote ni adalah dalam bentuk biji. Biji benih. Okay, dalam biji benih. Okay, bila dia dah berkembang menjadi pucuk dan akar, sekarang kita panggil dia adalah sebagai embrio. Bila dia dah ada daun yang hijau macam ni, sekarang kita panggil dia anak pokok. Tapi kalau dia macam hudar baru tumbuh dia macam toge tu kan, itu kita panggil dia sebagai embrio. So far okay tak? So far okay tak? Okay Okey. ke tak? Okay, yang ni saya tak nak dalam-dalam sebab saya rasa korang dah mood cuti. Bukan korang je, saya pun sama. So kesimpulannya persenyawaan dengan walaupun tak balik kampung kan. So kesimpulannya kita nak cakap kat sini soalan nombor 6 tu kita nak kata apakah kepentingan persenyawaan kedua untuk menghasilkan zygote yang diplot. So bila ada zygote, dapatlah maklumat genetik tu diturunkan daripada generasi ke generasi. Kemudian dalam persenyawaan ganda dua ia akan menghasilkan tisu endosperma. Tisu endosperma ni fungsi dia apa? Fungsinya untuk membekalkan makanan untuk percambahan biji benih. Macam saya cakap daripada biji benih, bercambah menjadi pokok, ini menggunakan endosperma, tisu endosperma. Alright, so seterusnya. Okay, yang ni best sikit ni, best sikit. Ni, korang hari tu pertanian tanam pokok apa? Pertanian korang tanam pokok apa? Ada tanam pokok tak? Sempat tanam pokok tak? Ada tak pernah tanam sayur apa-apa? Pertanian ada tanam apa-apa tak? Kita orang buat Tak. reban je. Korang buat apa? Pernah. Buat sangka. Sempat buat reban je tak? Buat sangka je tak sempat tanam pokok? Okey, tak apa. Saya baru nak tanya korang tanam pokok apa. Now, okay dah. Right, so kita kata selepas persenyawaan ganda dua, selepas persenyawaan, ni bayangkan, katakanlah bayang je tau ni Amar tanam tomato. Ini selepas persenyawaan. Lepas persenyawaan, petal ni, ini petal ni akan gugur. Okey, ni tomato rumah Amar. Okey, stigma dengan stil dia akan layu. Kemudian bahagian carpel ni mula membengkak. Okey, soalan. Carpel ni bahagian organ pembiakan betina ke jantan? Betina. Ya, ini adalah organ pembiakan betina. So, bahagian carpel ni adalah bahagian ovule tau. Okey, betina. Okey, dia akan membengkak. So, bila dia membengkak, dia akan jadi macam ni. Macam mengandung, tiba dah besar. Okey, stigma still merosot. Okey, sepal dekat bawah ni masih ada sikit. Ini adalah asalnya adalah daripada sepal. Okey, daripada bunga tu, itu adalah sepal dia. So, lepas persenyawaan, okey, ovari akan jadi isi. Dinding ovari akan jadi kulit. So, kulit buah ni asalnya adalah daripada dinding ovari. Buah yang korang makan ni, ini adalah asalnya dari ovari. So, dinding ovari, senang kata kulit ni sebenarnya asalnya adalah daripada dinding ovari. So, ovari ni nanti pula dia akan berkembang menjadi isi buah. Alright. So, ini dia. Okay. So, ini saya kata ni tadi. Lepas nukleus triploid, endosperma triploid. Okay. Soalan saya. Macam mana nukleus endosperma triploid ni terhasil? Macam mana nukleus endosperma triploid ni terhasil? Dia terhasil melalui apa? Proses apa? Siapa jumpa siapa? Siapa jumpa siapa? Yang jantan jumpa dua nukleus kutub. Yes, very good. Saya rasa Amar boleh lah Amar skor ni kot. Okay, selain daripada Amsyar kan. Right. Adam dia dapat B, saya dah rasa macam nak buat pulut kuning lah kan. Okay, now sebab saya tahu dia suka math.
Okay, tak boleh paksa lah. Hati orang ni tak boleh paksa lah. Saya rasa kalau minat tu macam mana? Kalau minat dia tahap tu tapi dia boleh buat B tu saya rasa dah hebat dah. Okay now. So nukleus endosperma triploid ni kita kata satu gamit jantan. Hasil daripada satu gamit jantan dia akan senyawakan dua nukleus kutub. Membentuk tisu endosperma. Kemudian tisu endosperma yang triploid ni akan mengalami mitosis menjadi endosperma ni kan geram saya. Okey, satu gamit jantan akan senyawakan apa saya tulis ni nukleus apa ni? Kutub. Dia akan senyawakan dua nukleus kutub berbentuk nukleus endosperma triploid. Kemudian nukleus endosperma triploid akan mengalami mitosis membentuk tisu endosperma. Okey, nah, tisu endosperma ni apa? Dia adalah makanan simpanan semasa proses percambahan biji benih. Kemudian zygot ni pula, asalnya zygot. Macam mana zygot ni terbentuk? Macam mana zygot ni terbentuk? Daripada Gamit jantan proses jumpa hasil telur. gamit jantan jumpa sel telur membentuk zygot. So zygot tu adalah 2N. So zygot tu nanti dia akan mengalami mitosis membentuk dua sel. Yang gini. Yang ni pertanian ada belajar tak? Dua sel, satu sel yang besar. Okay, satu sel yang kecil. Okay, membentuk dua sel, satu sel besar, satu sel kecil. Sel besar ni dia akan berkembang menjadi penggantung. Okey, yang berfungsi sebagai penambat embrio. Manakala sel kecil ini pula dia akan berkembang menjadi piumul, radikel dan kotiliden. Okey, so senang kata cerita dia selepas penyawaan saya cerita pasal zygot je. Zygot ni akan mengalami mitosis. Jadi apa? Berapa sel? Dia akan mengalami mitosis menjadi berapa sel? 2 sel. Dua sel. Tapi sel tu tak sama kan? So, satu sel apa? Besar kecil. Yes, satu sel besar. Satu Besar lagi adalah sel kecil. Very good. Sel kecil. Yang sel besar ni dikembang jadi apa? Penggantung. Yes, penggantung pada buah. Dia macam pelekat tau. Dia pelekat pada embrio, pada pundi embrio. Sel kecil ni pula, dia akan jadi embrio. So, yang jadi embrio adalah sel kecil. So, sel kecil menjadi embrio. Embrio ni sebenarnya terdiri daripada apa? Dia ada 3. Terdiri daripada piumul, radikel dan juga kotiliden. So saya berhenti sampai kat sini saja. So kesimpulannya lagi sekali, selepas persenyawaan apakah yang terbentuk? Selepas persenyawaan ganda 2, apakah yang terbentuk? Ada 2. Selepas persenyawaan ganda 2, ada 2 struktur yang terbentuk. Pertama adalah nukleus. Pertama Zygot. adalah okey. So saya conteng lah, saya conteng. Mana saya nak conteng ni Okey. Selepas persenyawaan ganda 2, dia akan menghasilkan zygot dan satu lagi dia akan menghasilkan nukleus endosperma. Betul tak? Cik, bukan Nukleus tisu endosperma. Belum endosperma. Tisu endosperma. Sebab tu saya nak kena tutup cantik-cantik. Okay. Nukleus endosperma ni akan mengalami mitosis. Membentuk tisu endosperma. Saya minta maaf tau. Hari ni saya rasa saya ada banyak buat salah. Sebab masalah nama lebih kurang sama. Cuma depan tu je lain. Saya ulang lagi sekali tahu. Selepas proses penyawaan, dia akan menghasilkan 2. Satu, dia akan menghasilkan nukleus endosperma. Nukleus endosperma ni mengalami mitosis membentuk tisu endosperma. Tapi ada certain buku, dia terus direct, dia akan jadi tisu endosperma. Ada certain buku tulis macam tu.
Okay. Now, kemudian yang zygote ni pula, sebab tu saya kena tulis ni untuk saya make sure saya tak bagi ajaran sesat. Zygote ni pula, dia akan membahagi tau. Zygote ni pun sama, dia akan mengalami mitosis. Mitosis. Zygote ni akan mengalami mitosis, dia akan jadi dua. Apa dia? Satu adalah sel Besar. besar, terima kasih. Satu lagi adalah sel kecil. Sebenarnya sel kecil ni yang akan jadi embrio. Sel kecil ni dia akan berkembang menjadi embrio. Apakah maksud embrio? Embrio ni dia terdiri daripada 3 struktur. Embrio ni macam mana saya nak lukis Embrio ni macam ni tau. Ini adalah embrio. So embrio ni sebenarnya dia terdiri daripada, ini adalah pumule, ini adalah radicle, yang ini ni adalah cotyledon. Alhamdulillah. Sel besar ni pula, dia akan jadi apa? Dia akan mengalami mitosis dari apa? Sel besar ni pula dia akan menjalani Penggantung. dia akan berkembang. Yes, dia akan jadi berkembang menjadi penggantung. Sesemua. Penggantung. Apakah itu penggantung? Penggantung tu yang ini. Sebab tu saya nak berhenti tak banyak-banyak. Okay. So penggantung adalah bahagian ni yang jadi penggantung. Okay. Sel basal ni adalah yang kecil. Okay. So, penggantung. Sel terminal, sel penggantung. So yang ini akan jadi embrio. Yang ini adalah endosperma. So saya berhenti sampai kat sini. Saya minta maaf atas segala salah dan silap. Yang ini tajuk ni memang awak kena tahan dengan saya sikit tau. Saya mengaku tajuk ni memang sangkut sikit. Okay, so hari ni kita cerita tu je. So perkembangan embrio. So ini adalah cerita selepas persenyawaan. Lagi sekali tau. Saya tukar lagi sekali. Selepas persenyawaan, apakah yang terhasil? Selepas proses persenyawaan dengan dia dua, apakah yang terhasil? Selepas proses persenyawaan dengan dia Zygote. yes, zygote dan juga nukleus endosperma. So saya sebut dulu nukleus endosperma. Yes, nukleus endosperma. Macam mana nukleus endosperma boleh menjadi tisu endosperma? Apakah proses yang membentuk? Yes, mengalami mitosis. Okey. Kemudian awak tengok dekat sini, zygote ni pula juga akan mengalami mitosis. Zygote ni dia akan jadi mitosis, dia akan membentuk dua jenis tisu, dua jenis sel. Satu adalah sel besar, satu lagi adalah sel kecil. Ada satu yang akan berkembang menjadi embrio, sel besar ke sel kecil? Kecil. Yes, sel kecil. So itu sahaja. Sorry, sangkut sikit lah hari ni. Sorry. Okay, so itu sahaja. Minta maaf atas segala salah dan silap. Sangkut lah saya tajuk ni. Ya, itulah. Okay, so seminggu tak jumpa ni. Jaga diri, jaga SOP. Satu lagi, main meriam elok-elok. Jangan sampai hilang. Jaga diri. Saya tahu korang main meriam. Sebab tadi baru cerita eksperimen meriam dengan hadi-hadi dengan Nick. Okay, so itu sahaja. Okay, so selamat bercuti, selamat Hari Raya, maaf zahir batin, maaf atas segala salah dan silap. Okay, alright. So, okay, terima kasih semua. Okay, bye. Masih Rego. Makan. Awal Selamat Hari Raya. Awal